السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو كما قال متفق عليه. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini riwayat daripada Abil Abbas radhiyallahu anhu. Abil Abbas ataupun nama sebenar dia ialah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Kata dia, Nabi SAW bersabda ketika berlakunya perang Khaybar. Jadi satu perang itu dia panggil perang Khaybar. Ketika nak turun perang, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la'u'tiyanna rayah ghadan. Nabi kata, esok aku nak serahkan bendera ini. Turun perang, tentera Islam zaman Nabi dulu bila nak pergi perang bawa bendera. Bendera yang mewakili orang Islam ataupun tentera Islam.
Nabi kata la u'tiyanna rayah ghadan, esok aku nak serah bendera ni, bendera untuk dibawa waktu nak turun perang. Dan aku nak serah bendera ni kepada rajulan yaftahullaha ala yadayhi. Aku nak serah bendera ni kepada satu orang lelaki yang dia ni Allah Subhanahu wa ta'ala dah janji dah nak bagi kemenangan pada tangan dia. Nabi kata macam tu. Esok kita akan turun dalam perang Khaybar. Esok baru aku nak bagi bendera ni. Bendera ni aku akan bagi kepada satu orang yang dia ni Tuhan janji dah, Tuhan nak bagi kemenangan pada tangan dia ni. Dan dia ni yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dia ni adalah satu orang yang kasih sangat kepada Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul juga kasih pada dia. Nabi tak habaq siapa. Nabi kata esok aku akan serah bendera ni kepada satu orang, yang orang ni Allah janji kalau dia pimpin tentera tentu menang. Dan orang ni pula dia sangat kasih kepada Allah dan Rasul. Demikian juga Allah dan Rasul sangat kasih kepada dia. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Lepas Nabi kata lagu tu, habis Nabi pun tak cakap apa. Sahabat-sahabat ni bila dengar Nabi SAW kata macam tu, malam tu masing-masing tak apa nak boleh tidur. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka depa pada malam itu berbisik-bisik, bercakap-cakap sama-sama depa, siapa agak-agaknya di kalangan kita ni yang nak jadi orang yang Rasulullah nak serah bendera ni. Dan Nabi tak sebut siapa. Nabi kata aku nak serah bendera ni pada satu orang yang dia ni Tuhan janji dah kalau dia bawa bendera ni turun pergi perang, Tuhan nak bagi kemenangan. Dia ni cinta dan kasih kepada Allah dan Rasul cukup hebat. Allah dan Rasul pun cukup kasih dekat dia. Siapa dia ni? Nabi tak bagi tahu. Maka sahabat-sahabat Nabi pun malam tu tidur tak apa nak lena elok. Pasal apa? Pasal tu teringat-ingat siapa agak-agaknya orang yang akan menjadi orang pilihan Nabi SAW yang akan diamanahkan untuk bawa bendera untuk nak pergi perang ni. Falamma asbahan nas ghadau ala Rasulillah SAW. Esok pagi cerah-cerah saja sahabat-sahabat ni pagi-pagi cerah aja sampai di depan Nabi SAW. Kulluhum yarju an yu'taha. Masing-masing duk harap dalam hati, harap-harap dialah menjadi orang yang Nabi nak bagi bendera ni. Nabi tuan-tuan yang kata sahabat Nabi ni, yang kata sahabat Nabi ni mereka ni jenis macam ni, sangat mengharapkan janji daripada Allah dan daripada Nabi SAW. Sangat mengharapkan janji. Masing-masing dalam hati ni duk mengidam supaya dialah orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Faqala Nabi SAW, bila dah semua berimpun di depan Nabi, Nabi kata, Aina Ali bin Abi Talib? Nabi tengok ada depan dia ramai-ramai ni, Sayyidina Ali tak ada. Maka Nabi kata, Aina Ali bin Abi Talib? Nabi kata, mana Ali? Ali bin Abi Talib mana? Pasal apa dia tak ada dalam kita ni? Faqila ya Rasulullah huwa yashtaki ainai. Sahabat jawab dekat Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, Ali sakit mata. Dia tak ada sama dengan kita pada malam ni kerana dia sakit mata. Dia uzur, dia tak boleh main sama dengan kita hari ni. Qala fa'arsilu ilaih fa'utiya bih. Nabi suruh buat mai juga Sayyidina Ali. Sakit apa-apa buat mai juga.
Dan tak lama lepas tu dibawa Sayyidina Ali bin Abi Talib ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainai. Bila mai depan Nabi, Nabi tengok sungguh mata Sayyidina Ali sakit. Nabi ludah dalam mata Sayyidina Ali. Fabafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ludah fi ainai, di dalam dua mata Sayyidina Ali. Wa da'alah fabari'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ludah, Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah sembuhkan mata Sayyidina Ali. Dengan kehendak Allah, tiba-tiba elok mata Sayyidina Ali. Hatta kana lam yakun bihi wajah, sehinggalah seolah-olah Sayyidina Ali tak pernah sakit mata pun sebelum tu. Makna kata pulih ni macam orang tak pernah sakit. Begitu sekali mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tanya Sayyidina Ali mana, orang kata Sayyidina Ali sakit mata, dia kata wak mai juga sakit mata pun aku nak tengok. Orang bawa mai Sayyidina Ali, Nabi pegang dia, tengok mata dia sakit sungguh. Nabi ludah dalam mata dia, Nabi doa kepada Allah supaya Allah bagi kesembuhan kepada Sayyidina Ali. Dengan kehendak Allah, lala tu juga mata Sayyidina Ali elok. Bukan cakap elok, elok seperti mana orang yang tak pernah sakit mata. Dia kata gitu. Fa'a'tahu ar-rayah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi bendera dekat dia. Orang Pak Nabi sebut tadi ni rupa-rupanya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi bagi bendera dekat dia. Faqala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib bila terima bendera tu, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Dia kata, ya Rasulullah, adakah kita nak memerangi musuh kita ni sehingga mereka jadi Islam macam kita? Sayyidina Ali dapat bendera ni semangat mai. Dia pegang bendera nak bawa orang pergi perang ni, dia pegang, dia terus tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Adakah kita ni nak pergi perang dengan musuh ni sehingga musuh mengucap dan depa jadi Islam macam kita? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ulfuz ala rislik. Nabi kata kat dia, pelan-pelan, jangan gopoh. Nampak? Nabi dia tak mau hidup jadi semangat melompat tak tentu puncak. Nabi tak mau. Bila Sayyidina Ali pegang bendera, semangat dia ni, dia terus tanya, uqatilun nas, adakah kita nak pergi perang dengan mereka ni sampai mereka jadi Islam macam kita? Nabi kata tidak. Nabi pun takut tengok semangat dia ni. Nabi kata dekat dia, unfuz ala rislik. Nabi kata dia tidak, pelan-pelan, jangan buat kalut macam tu. Hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Nabi kata pelan-pelan, kita turun bila kita sampai di halaman mereka. Bila kita dah sampai di depan mereka semua, duduk dalam kampung laman mereka, ud'uhum ilal Islam, kita seru mereka, ajak masuk Islam. Bukan matlamat kita nak perang, bukan matlamat kita nak pergi bunuh mereka, bukan matlamat kita nak paksa orang, tapi kita nak seru mereka kepada Islam. Mereka ni lawan kita pasal mereka tak faham Islam. Nabi kata mereka ni jadi musuh kita kerana mereka tak faham Islam. Kalau mereka kenal Islam macam mana kita kenal Islam, mereka tak perangai macam lah ni. Mereka tak kenal Islam, mereka tak pernah mengaji tentang Islam, mereka tak tahu Islam tu apa benda. Dengan kerana tak kenal Islam, mereka benci Islam, mereka nak lawan Islam. Tapi kalau kita boleh seru mereka, kita boleh terang dekat mereka, kita boleh bagi tahu dekat mereka Islam ni apa, bila dia faham, tak ada sebab dia nak lawan Islam. Islam tidak pernah ajak manusia buat jahat kepada manusia lain. Islam tidak pernah mengajak manusia curi harta benda orang lain.
Islam tidak pernah ajak manusia pergi cabul kehormatan orang lain. Sebaliknya Islam nak ajak manusia buat baik kepada sesama manusia. Takkan orang nak buat baik dengan kita, kita nak benci orang. Takkan orang nak jaga kita, kita nak marah orang. Islam nak tunjuk kasih sayang dekat kita. Maka tidak ada sebab kenapa kita nak marah Islam. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib bila dapat bendera, dia kata, adakah kita nak pergi perang dengan mereka ni? Kita nak paksa mereka sampai mereka masuk Islam? Nabi kata, nanti sah. Nabi kata, aku tidak bermaksud macam tu. Aku tak suruh kita pergi turun dalam rupa bentuk yang ganas nak musnah daripada. Sebaliknya, kita nak pergi sampai depan mereka, summa du'uhum ilal Islam. Kita nak seru mereka, suruh mereka mai dekat Islam sama dengan kita. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah. Dan kita nak bagi tahu kepada mereka apa yang mereka patut buat, yang mereka wajib buat untuk nak memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni kita nak buat. Kita nak terang kepada mereka ni apa yang mereka patut buat. Kata Nabi, wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Nabi kata, demi Allah, wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida. Kalau kamu boleh diterang Islam dekat satu orang, dengan kerana penerangan kamu, dia dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik kepada kamu daripada kamu dapat binatang ternakan yang merah-merah. Nabi kata, kalau hang boleh pergi habang dekat mereka Islam tu apa, dia boleh dengar, dia boleh terpegun dengan apa yang hang kata, dia boleh tertarik dengan apa yang hang kata, dia boleh jadi orang Islam dengan kerana dengar apa yang hang kata, dia boleh dapat petunjuk dengan apa yang hang kata, maka itu lebih baik daripada hang dapat benda baik atas dunia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita nak bagi tahu ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mau kita ni jadi manusia yang sentiasa nak ajak orang kepada Islam. Kita nak ajak orang, kita nak tarik orang. Daripada kumpulan yang suka kepada Islam ini ada 1000 orang, kita nak bagi jadi 10,000 orang. Kita nak menambah bilangan orang yang sayang Islam. Kita nak bagi mereka tahu kata Islam ni sebenarnya nak jaga mereka dan nak jaga semua orang, nak jaga dunia ni. Maka perlulah kepada satu usaha dakwah yang kuat untuk nak ajak orang mai kepada Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya print out daripada internet. Dia kata kajian yang telah dilakukan oleh University North Carolina mengatakan nisbah pertambahan rakyat Amerika Syarikat memeluk Islam terus meningkat sehingga mencapai 15,000 orang setahun. Ini kajian daripada University North Carolina. Orang Amerika, kita duk marah ni, orang Amerika kita marah. Orang Amerika ni apabila University North Carolina buat kajian, mereka mendapati jumlah yang masuk Islam di Amerika 15,000 orang setiap tahun. Kajian tersebut juga menyatakan jumlah orang Islam di Amerika sekarang ini 7 juta orang. Di Amerika orang Islam ada 7 juta, bukan terdiri daripada tuan Arab, bukan terdiri daripada orang-orang Islam yang imigran, yang berpindah ke sana daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada India. Orang Amerika masuk Islam daripada 15,000 dan sebagainya, campur dengan hak dulu memang dah Islam dah dan sebagainya. Mereka ada 7 juta orang Islam di Amerika hari ini. Kajian tersebut menegaskan masjid telah memainkan peranan yang sangat berkesan dan cergas
sehingga mesej Islam sampai kepada non-Muslim. Dia kata. Yang boleh jadi ramai orang Amerika masuk Islam ni, dia kata di antara sebabnya ialah masjid yang main peranan. Kajian tersebut juga menyatakan masjid-masjid di Amerika telah berjaya menembusi tembok-tembok penjara melalui berbagai program bantuan. Masjid, mereka ada biro kaunseling. Masjid buat biro kaunseling. Dan masjid buat permohonan kepada pihak penjara untuk nak hantar kaunselor mereka masuk dan bercakap dengan banduan-banduan orang-orang yang buat kes-kes jenayah, buat salah dan sebagainya. Mereka hantar orang mereka masuk dalam penjara. Piterang pasal Islam, piterang bagai-bagai benda kepada banduan-banduan ni. Banduan ni satu hari bebas. Dia duduk dalam tu, dalam keadaan tembok semua keliling dia, tak ada peluang dia nak buat jahat dan sebagainya. Dia duduk dengar tentang Islam, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia keluar esok, dia tarik keluarga dia masuk Islam. Masjid-masjid di Amerika buat macam-macam program bantuan untuk nak tarik orang kepada Islam. Masjid juga berjaya menyaingi program-program gereja dengan mengadakan lawatan ke sekolah-sekolah, dialog perbandingan agama dan berbagai-bagai aktiviti sosial. Masjid buat program apa? Pergi cuci bus stop. Masjid buat program pergi cuci bus stop. Masjid buat program gotong royong, bukan di masjid, bukan di surau, pergi buat tu di tengah pekan tu, pergi buat program gotong royong. Itu promosi. Orang tengok ni mana ni? Ini orang Islam, mereka daripada masjid sekian-sekian. Mereka hantar kalau ada orang-orang Islam yang jadi lawyer yang terkenal, bila ada orang-orang susah di tengah-tengah masyarakat, walaupun orang susah tu bukan orang Islam, mereka hantar lawyer pergi bagi khidmat guaman percuma. Mereka buat kerja macam tu. Bila macam ni punya program mereka dah buat, sikit-sikit orang tertarik kepada Islam. Pasal apa? Pasal Islam telah menampilkan contoh-contoh yang macam ni. Akhirnya 15,000 setahun orang Amerika masuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita di sini dah. Kita di sini Kristian dah buat kerja ni. Kawan saya di tempat kerja seorang, orang beras Perak ni, anak dia kena leukemia, masuk di GH Penang, General Hospital Penang. Dia kata tiap-tiap ujung minggu rombongan daripada gereja mai bawa macam-macam permainan bagi ke anak dia. Anak umur 9 tahun kena leukemia. Daripada gereja mai bawa macam-macam permainan masuk bagi hadiah, bagi permainan dekat anak dia tiap-tiap ujung minggu. Bila anak dia makin tenat, makin kerap depa main. Mereka bukan nak tackle budak tu sebab mereka tahu budak ni tak ada harapan dah nak hidup. Ni mak ni, mak ni, ini matlamat dia, mak ni. Kawan saya kata apa? Dia kata, ustaz, dia kata saya kadang-kadang heran juga. Dia kata daripada masjid tak ada pun main tengok anak saya. Daripada masjid tak ada pun main tengok anak saya. Bukan orang kampung saya, karya saya tak tahu anak saya sakit macam ni, tapi tak ada pun rombongan daripada masjid. Jauh sekali nak bawa hadiah, dia kata mai jenguk pun dah. Tapi gereja rombongan tiap-tiap minggu mai, tiap-tiap minggu nak masuk bilik anak dia tu pula, bilik kali sekuman dia panggil. Nak masuk tu kena mandi dulu. Kena mandi dulu, dia kena mandi, kena shampoo badan dia dengan satu jenis ubat dulu. Dan lepas mandi bersih diri ni pakai satu uniform khas pula, baru boleh masuk dalam bilik budak sakit ni. Depa sanggup buat yang tu semua. Depa main 5 orang, depa mandi sorang-sorang pakai uniform khas, depa masuk. Adik-beradik sendiri dia kata mai tengok kot luar ni, tengok kot cermin aja pasal apa payah nak mandi, nak apa, nak masuk payah kami tengok kot luar sudah. Tapi depa sanggup buat. Depa buat tu bukan buat saja-saja tuan-tuan. Dia buat tu berapa banyak hati yang dia boleh runtun mai kat dia. Ini dakwah dia. Dakwah kita tak buat macam tu.
Dakwah kita tak buat. Benda-benda macam ni kita tak buat. Kita lebih suka buat bagi orang benci kita. Kita lebih suka buat bagi orang meluat ke kita. Kita lebih suka buat bagi orang fed up dengan kita. Kita tak buat benda yang boleh tarik hati orang, bagi orang rasa kita baik. Kita tak tambah orang ramai mai kat kita. Kita kurangkan orang kita. Kita buang orang kita. Kita tak percaya orang kita. Kita jadi syok kepada orang kita sendiri dan sebagainya. Maka akhirnya daripada ramai jadi sikit, bukan daripada sikit jadi ramai. Kesilapan demi kesilapan demi kesilapan kita buat. Maka ini benda yang berlaku kepada orang Islam di Amerika. Mereka buat kerja sungguh. Mereka tarik orang sungguh. Orang mesti suka dekat mereka. Bila suka dekat mereka, suka dekat agama mereka. Maknanya orang suka dekat Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam keadaan Amerika buat macam-macam dekat Islam, orang Islam hak sikit, hak minoriti di Amerika buat kerja untuk nak naikkan balik nama Islam. Dia tulis pula dalam internet tu, dia kata ever wondered why, dia tulis itu. Why, dia kata, a nun can be covered from head to toe and she's respected for devoting herself to God. But when a Muslimah does that, she is considered oppressed. Dia kata, pernah tak kita duk fikir pasal apa? Bila sister duk kerja di gereja ni, penolong padri perempuan ni, mereka ni pakai tutup daripada kepala sampailah ke buku lali. Tutup. Kita tengok di gereja, orang perempuan sister mereka pun pakai mini telekong. Mana ada tunjuk rambut? Tak ada. Sister yang duk kerja di gereja tu, mereka pun pakai mini telekong. Tutup daripada rambut tak nampak sampai ke kaki, mereka tutup elok. Bila sister buat macam tu, she's respected. Orang respect dia. Orang kata, bagus. Because pasal apa? For devoting herself to God. Pasal dia ni dikatakan telah memperuntukkan seluruh masa dia untuk Tuhan. Kalau orang Kristian buat macam tu, orang kata dia ni bagus betul. Dia sanggup bagi seluruh masa dia untuk Tuhan dia. But when a Muslimah does that, dia kata, tapi kalau orang perempuan Islam pakai tudung daripada atas kepala tudung sampai ke kaki tudung, she's considered oppressed. Dia dianggap sebagai orang yang menindas diri sendiri. Dan memang itu gambaran yang ada dalam masyarakat kita. Kalau tengok orang Islam buat, tak betul. Tapi kalau Kristian buat, bagus. Benda ni dah dicetak di dalam kepala orang yang duduk dalam masyarakat kita. Dia kata, ever wondered why a Jew can grow a beard and he's just practicing his faith? Dia kata kalau Yahudi simpan jambang, dia dianggap satu orang yang memang mengamalkan kepercayaan dia. Yahudi kalau sekiranya taruh jambang nampak hebat ni, ini orang kuat agama, orang kata begitu. But when a Muslim does that, he's an extremist. Tapi kalau orang Islam taruh jambang macam tu, dia kata dia ni ekstremis. Orang tengok jenggot tu, kata begitu. Bengali taruh, bagus. Yahudi taruh, bagus. Islam taruh, ini ekstremis. Ini benda berlaku dalam masyarakat kita. Berlaku. Dia kata pula, tak pernahkah kita fikir, when a Western woman stays at home to look after the house and kids, she is sacrificing herself and doing good for the household. Kalau sekiranya orang perempuan, orang putih, orang perempuan barat mengaji tinggi-tinggi, tak mau kerja. Sebaliknya, jaga rumah tangga. Orang akan kata dia ni sacrifice, dia ni korban banyak benda. Walaupun ada kelulusan, ada ijazah mengaji tinggi, tapi dia sanggup korbankan semua benda tu semata-mata kerana nak jaga keluarga. Kalau orang putih buat, dia berkata bagus. But when a Muslim woman does that, she needs to be liberated. Dia kata, tapi kalau orang perempuan Muslim, orang perempuan Islam
mengaji tinggi-tinggi, tak mau kerja, nak jaga anak. Mereka kata dia ni perlu bebaskan diri dia daripada faham agama yang kolot. Dia kata, pernah tak kita fikir benda ni? Memang ini yang masyarakat kata. Dia kata satu lagi, dia kata why is it when a child dedicates himself to a subject, he has potential, and when a child dedicates himself to Islam, he is hopeless. Dia kata, pernah fikir tak? Dia kata kalau budak-budak ni nampak dia ni tumpu sungguh kepada pelajaran dia sekolah ni, semua orang kata dia ni ada potensi untuk berjaya, bagus. Walaupun belum tahu dia berjaya ke tak, tapi dia duk tunjuk, dia duk pegang buku aja, baca buku aja. Mak dia kata dia ni nampak bagus lah pada anak lepas-lepas. Tapi kalau anak dia duk tumpu kepada Islam, dia tengok anak dia ni semayang waktu pergi masjid, saat lagi tengah malam pukul 4 dengar bunyi bangkit semayang dan sebagainya, he is hopeless. Ibu bapa kata, anak kita seorang ni nak dia apa? Pernah tak dia kata kita fikir benda ni berlaku dalam masyarakat. Dia tengok anak dia baca buku, dia yakin sungguh dengan anak dia, dia bangga dengan anak seorang ni. Tapi anak seorang lagi bangkit semayang, dia susah hati, hopeless. Dia kata budak ni nampak tak ada harapan lah. Nampak takkan nak ganti jadi tok bilai masjid lah. Ibu bapa jadi macam tu. Dia kata when a Christian kills someone, religion is not mentioned. Bila orang Kristian bunuh orang di mana-mana tempat, orang tak sebut kata Kristian, tak sebut pun. But when a Muslim is charged with a crime, it's Islam that goes to trial. Dia kata tapi kalau satu orang Islam terlibat dengan satu jenayah, Islam yang dibicarakan sebenarnya. Dia duk highlight Islam tu. Pernah tak kita fikir benda-benda macam ni berlaku dalam masyarakat? Dia kata. But dia kata then again, why is it after all that Islam is still the fastest growing religion in the world? Dia kata tapi lagi sekali, dia kata setelah Islam dicemuh, dihina, dicaci, dimaki, diletak di tapak kaki, dipijak, dilenyek-lenyek, dikoyak-koyak dan sebagainya, Islam is still the fastest growing religion in the world. Tapi Islam masih lagi menjadi agama yang paling cepat sekali tumbuh subur di dalam dunia ini. Orang kata dekat Islam ni macam-macam ganai, apa semua tak elok lumbuk mai dekat Islam. 15,000 orang Amerika masuk Islam tiap-tiap tahun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang kita nak bagi tahu ialah Islam ni agama Allah punya. Oleh kerana dia agama Allah punya, manusia tidak akan mampu untuk nak melenyapkan dia daripada muka bumi. Tak mampu. Walaupun Allah tak bagi lagi kemenangan kepada Islam, tetapi Allah tidak akan biar Islam dilenyapkan. Sebaliknya, Islam tunggu masa untuk dianugerahkan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu benda yang kita semua kena yakin. Pasal apa? Pasal benda ni jelas disebutkan di dalam Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ni menjadi iktibar kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 27. Muka surat 27. Kita masih lagi berada pada tafsir surah Fussilat. Muka surat 27. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita dah habis hari tu ni ayat 34. 35 dan 36. Malam ni kita masuk ayat 37. Baik, dia kata dan tak kala selesai Allah Subhanahu wa taala daripada muhasinul a'mal,
Yang ini menceritakan tentang keelokan segala amalan yang dilakukan oleh hamba dengan Tuhan, dan juga yang dilakukan di antara segala hamba, yakni setengah dengan setengah. Ayat yang kita baca pada bulan lepas, Allah Subhanahu wa ta'ala dah cerita dekat kita tentang beberapa amalan baik yang manusia perlu buat. Di antaranya, kalau kita tengok balik bulan lepas, kita baca ayat Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan menyeru manusia supaya melakukan amal yang soleh dan dia kata aku orang Islam. Itu di antara amalan-amalan baik yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang Islam supaya mereka beramal dengan amalan-amalan ini. Kemudian dia kata masuk nyata segala dalil keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni pula dia kata ayat yang kita nak baca nak cerita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keluar dalam internet, saya baru tengok semalam. Dia berkata berlaku di Palestin. Tak tahu sejauh mana betul lah, tapi benda tu keluar. Berlaku di Palestin. Pokok bercakap. Saya ingat tuan-tuan pun dapat dah benda ni. Ada keluar, saya baca semalam. Pokok sudah bercakap. Jadi bila jadi gaduh, lah ni duk gaduh teruk Islam dengan Yahudi di Palestin. Bila kena hambat, Yahudi kena hambat, lari menyorok. Pokok bercakap. Benda ni kita dah baca dalam hadis Nabi, tapi dia kata ini tanda-tanda kiamat. Waktu Nabi Allah Isa alaihi salam turun esok ni, waktu tu Yahudi pergi menyorok balik belakang apa pun, benda-benda yang dia duk menyorok balik belakang tu akan bercakap. Dia kata di belakang aku ada Yahudi. Ini sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu tanda-tanda besar sebelum berlaku kiamat. Dia keluar dalam internet semalam ni, dia cerita macam tu. Wallahu a'lam sejauh mana betul. Kalau betul, Allah nak tunjuk kekuasaannya. Bercakap, dia kata. Begitu. Baik, semalam ni kita nak tengok di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan setengah daripada tanda alamat keesaan Allah dan kekuasaan Allah itu ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Dan berjalan keduanya dan berganti-ganti keduanya atas qadar yang jadi. Atas qadar yang jadi maksudnya ikut macam yang Allah tentukan. Tuan-tuan, Allah bagi jadi malam, bagi jadi siang ni bukan saja-saja bagi jadi. Allah bagi jadi malam ni ada rahsia yang cukup banyak di sebalik kejadian malam. Tentu bayangkan kalau Allah jadikan siang sampai tak jumpa-jumpa malam. Jenuh kita. Tentu bayangkan kalau Allah jadikan malam sampai tak main siang. Susah kita. Allah jadikan malam, Allah jadikan siang. Yang paling jelas, Allah jadikan siang untuk kita buat kerja di atas muka bumi. Allah jadikan malam untuk kita rehat dan tenangkan dan rehatkan diri. Dan banyak lagi lah kalau kita nak karang. Di antara kebaikan siang, orang sains dia tengok dari sudut sains. Perlunya cahaya matahari untuk nak jadi yang tu yang ni dan sebagainya. Dia baca dari sudut sains pula. Semua benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi jadi ni, kebaikan dia hanya Allah yang mengetahui. Berapa banyak kebaikan dia hanya Allah yang mengetahui. Maka dia kata Allah jadikan malam, Allah jadikan siang, Allah jadikan matahari, Allah jadikan bulan. Yang semua benda ni bergerak mengikut ketentuan Allah. Sampai jam sekian, matahari kena beredar, bulan nak ambil alih. Sampai jam sekian, bulan kena beredar, matahari ambil alih. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan benda-benda ni semua, dan benda ni dah jadi sunnatullah, sudah menjadi peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada lebih dan tiada kurang, dia kata, dengan manfaat pada keduanya yang tiada dapat dikira-kira. Kalau nak kira manfaat ni, Allah saja yang mengetahui. Tuan-tuan, kalau kita kata baiklah ni, kita bagi masa 5 minit, tulis atas kertas apakah faedah yang kita dapat daripada mata yang boleh melihat.
Ni mata kita bila celak boleh nampak semua ni apa faedah kita dapat. Tulis dalam masa 5 minit. Berkajang kita boleh tulis. Macam-macam faedah kita dapat daripada mata ni. Nak tahu berapa besar nikmat biji mata ni, Allah bagi buta. Baru tahu kata mata ni cukup besar nikmat dia, dan kalau kita nak bayang tak terbayang harga dia. Saya dah sebut dah dulu. Gigi palsu pun harga 700. Gigi palsu ada lah ni. Gigi palsu ada lah ni bukan gigi palsu lagu orang duk pakai dulu ni. Orang duk pakai dulu makan dodoi dia keluar dengan gigi-gigi sekali. Itu gigi palsu dulu. Kan? Pasang depan ke apa, pasang gigit dodoi tu, tarik keluar dengan gigi sekali. Kawan ada sebelah tengok ngotok semua dia ni, dia kata jadi begitu. Lah ni punya gigi palsu tuan-tuan. Lah ni punya gigi palsu dia tanam dalam gusi tu. Dia tanam dalam gusi. Apa dia panggil bridging ke apa tu. Kira dia buat bridge. Dia buat macam jambatan. Tak gaduh buang pasang. Bubuh tu bubuh terus. Tang tu lah. Permanent tang tu lah. Kekal tang tu lah. Gigi tu. Dia boleh buat color gigi tu macam color gigi kita hak lain. Dia boleh, orang tak tahu kata gigi palsu. Tapi sepuntung 700. Pergi klinik hak pakar ortodontik apa nama ni kan, RM700 sepuntung. Kena reban 4 puntung. Reban dengan kita-kita sekali. Jadi pun macam tu, pun harga dia sepuntung 700, pun dia pasang tu tetap tak buka dah dan sebagainya. Bila makan dia tak sedap macam gigi asal juga. Tu dia. Nah abangnya apa? Hak palsu ni buat punya cantik boleh bubuh kekal tahun tu. Bayang sampai 700 tak sama juga dengan hak Tuhan bagi kat kita. Kalau gigi palsu pi sampai RM700 sepuntung, tuan-tuan boleh bayang harga sebelah biji mata kita. Bukan harga sebiji proton wajah. Bukan harga sebiji proton wajah. Mahal ni sampai tak tahu nak bubuh berapa harga. Demikianlah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke manusia. Menasabahkan manusia yang terima nikmat ni tak mau syukur pada dia. Itu dia. Menasabahkan manusia yang menerima semua nikmat ni tak mau syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata yang menunjukkan atas ada maujud yang mentadbirnya hanya satu lagi cukup berkuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Rabbul Alamin. Semua ni menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada, dan dia bukan setakat ada saja, bahkan dia cukup berkuasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kamu sujud matahari dan tiada bagi bulan, wahai segala orang-orang kafir. Walaupun matahari ni jadi sumber kehidupan manusia. Sama ya tuan-tuan, ayam ke matahari ke apa, ini sumber hidup kita. Kita tak boleh bayangkan macam mana nak jadi apa nak jadi kat kita, macam mana nak jadi atas muka bumi ni kalau sekiranya Allah tak bagi turun hujan walau setitik. Tak tahu bayang macam mana. Tak tahu nak bayang macam mana kalau Allah tak turun hujan mau titik kat kita. Sungai kering, apa pun tak ada, telaga pun kering, tasik air, semua kering. Apa nak jadi ke kita ni? Allah bagi hujan mai, dia takung jadi sungai, takung jadi tasik dan sebagainya, dia jadi sumber hidup kepada manusia. Kita tak boleh bayang apa nak jadi kat kita kalau sekiranya Allah bagi tak ada matahari bawah sebulan. Allahu Akbar. Sebulan dia bagi tak ada matahari, apa nak jadi ke kita ni? Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Kuasa. Dia bagi jadi cakrawala yang hebat macam ni. Tapi Tuhan kata, dah aku bagi jadi matahari yang hebat macam ni, jangan hampa pergi sembah matahari pula. Dia kata, kerana matahari itu makhluk aku. Matahari itu aku yang buat dia. Pasal apa yang pergi sembah makhluk, tidak sembah Khalik? Dia kata, pasal apa yang pergi sembah benda yang aku buat, tidak sembah aku yang membuat benda tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana kedua benda itu, yakni bulan dan matahari itu adalah makhluk bagi Allah, maka sujud pada kedua benda itu syirik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak
tak boleh. Dia kata sembah makhluk tak boleh. Sebab tu pun aku buat. Buat apa hampa pergi sembah aku buat? Baik sembah aku yang membuat benda tu. Begitu. Yang ni yang mewajib kekal di dalam neraka selama-lama. Kamu sembah lain daripada Allah, kamu di neraka selama-lama. Baik, Tuhan marah kan? Selalu kita duk bawa contoh, kita jadi suami, kita ada isteri, kita yang duk keluar kerja tungging terbalik cari rezeki dan sebagainya, kita bagi perlindungan kepada ahli keluarga kita dan sebagainya. Sakit demam dia, kita sakit sama, kita punya habis masa, habis duit ringgit, habis tenaga duk jaga keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita semua. Tiba-tiba isteri kita pergi buat curang dekat kita, dia pergi cari jantan lain, pergi keluar. Macam mana kita rasa? Setelah aku susah payah kerja cari rezeki kerana nak bagi makan hang dan sebagainya, setelah sekian lama kita jadi suami isteri, aku duk jaga hang daripada gangguan orang dan sebagainya. Setelah aku habis masa, habis tenaga, habis duit ringgit, habis segala-gala untuk nak jaga hang buat lagu ni kat aku. Kita nak marah lah. Padahal hak kita bagi ke isteri kita tu nak banding dengan hak Allah bagi kat kita, bukan bandingan dia. Allah bagi jauh lebih banyak pada tu. Tiba-tiba kita curang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih lagi berhak marah dekat kita. Maka marah Allah Subhanahu wa ta'ala ni, dia kata apa? Mewajibkan kekal dalam neraka selama-lama. Noh, ambil dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tetapi firman Allah, wasjudu lillahi allazi khalaqahun, dan hendaklah kamu sujud bagi Allah, Tuhan yang menjadi mereka itu, matahari, bulan, malam dan siang itu beradab bagi Allah dengan iman dan tauhidnya semata-mata. Sebaliknya Tuhan kata sujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni lah yang kata ayat sajdah ni tegas. Kan dia tulis awal-awal surah tadi, dia kata ini ayat sajdah tu kerana ada perkataan wasjudu lillah. Kalau kita duk baca dalam keadaan kita ada tempat ruang untuk sujud, disunatkan kita sujud sajdah. Sajadah wajhiya lillazi tu baca ya. Kamu sembah matahari dan sembah bulan serta dengan Allah. Tak mahu dia kata Allah, kita mesti sembah dia saja. Tak mahu sembah Tuhan sambil sembah lain daripada dia. Tak mahu sembah Allah, Allah saja. Tak mahu ada lain di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita tak mahu isteri kita hidup ada hati ke orang lain, kita tak suka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih lagi tak suka. Di samping kita kata dia Tuhan, kita hidup ada Tuhan lain pula, kita duk minta dan sebagainya. Tuhan tak suka. Firman Allah, fa in istakbaru, maka jika takabur mereka itu, yakni kapiak-kapiak itu daripada sujud bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun, maka bermula segala mereka yang sisi Tuhan engkau daripada malaikat itu sentiasa mengucap tasbih sembahyang mereka itu malam dan siang, dan mereka itu yakni malaikat itu tidak jemu daripada tasbih dengan tiada penat dan tiada lelah mereka itu. Itu dia. Tuhan bagi tahu kat kita, kalau sekiranya hampa manusia, hampa berasa jemu nak sembah aku nak bagi tahu kat hampa, aku ada lagi satu kumpulan makhluk yang aku buat yang depa ni tak reti jemu sembah aku. Tuhan nak abang kat kita, dia kata kalau hampa ni nak tunjuk kata hampa ni cepat jemu nak sembah aku tak heran dengan hampa. Aku ada sekumpulan lagi makhluk yang depa ni nama malaikat. Depa ni sujud aku, sembah aku, bertasbih kepada aku, bertahmid kepada aku, tak tahu penat, tak tahu lelah, tak tahu jemu, tak tahu apa. Yang depa tahu, depa taat kepada aku. Tuhan kata kalau hampa tak taat dekat aku tak ada heran sikit pun. Aku boleh buat berapa banyak makhluk lain untuk taat pada aku. Ni yang kata takabur. Tuhan takabur. Tuhan dia berhak dengan sifat takabur. Takabur maknanya dia besar diri. Tuhan saja yang berhak untuk takabur. Lain daripada Tuhan tak boleh takabur. Itu sebab dalam hadis Qudsi Tuhan ada kata, dia kata al-kibriya'u ridai. Dia kata al-kibriya maksudnya takabur. Sifat kebesaran itu Tuhan kata ridai, itu selendang aku. Tuhan kata
Aku berhak untuk nak bercakap takabur dekat siapa pun. Tetapi makhluk aku tidak boleh ambil sifat aku nak pakai dekat mereka. Nak tunjuk takabur kepada aku ataupun kepada siapa-siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Dan setengah daripada dalil keesaan Allah dan kekuasaan Allah dan bangkit kubur itu, bahawa engkau lihat bumi itu kering, tiada tumbuh-tumbuhan padanya. Maka apabila kami turun atasnya air hujan, bergerak melampaui tumbuh-tumbuhan, dan kembang bumi jadi hidup kemudian daripada mati. Tuhan kata, selain daripada aku berkuasa buat malam, siang, bulan, bintang, matahari dan sebagainya, selain daripada tu aku berkuasa bagi orang yang dah mati bangkit balik, hidup balik. Aku berkuasa, Tuhan kata. Kita tak boleh buat, kan? Kita tak boleh buat. Kita mati-mati, ya teriaklah. Nak buat apa? Orang mati kita tak boleh bagi hidup balik. Kalau sekiranya ada teknologi boleh bagi hidup balik orang mati, orang hak kaya raya jutawan tak mati dalam dunia ni. Bill Gates ni orang kaya dalam dunia ni. Bill Gates, tokey Microsoft, orang paling kaya dalam dunia. Orang kata lah, kalau sekiranya ada teknologi, tak kira mana lah, Jepun ke mana ke, ada teknologi boleh bagi orang mati hidup balik, Bill Gates tak akan sayang duit dia. Walaupun dia terpaksa belanja setengah daripada kekayaan dia, walaupun dia terpaksa habis semua kekayaan dia, dia akan habiskan untuk nak hidup. Bila hidup, dia cari balik duit lepas tu. Tapi apa nak buat? Tak ada kuasa manusia ni, tak ada kuasa nak bagi hidup balik orang mati. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, aku ada kuasa tu. Manusia yang mati, bukan mati lah ni tak lagi aku bagi hidup dah. Mati sampai beribu-ribu tahun dah mati, duduk dalam tanah dah hancur luluh, tinggal tulang belulang. Tulang pun hancur dah, duduk dalam bumi tu. Sampai yang dikatakan yaumul ba'ts, hari kebangkitan esok ni, aku kata bangkit semua manusia. Seperti mana Tuhan kata, cuba hampa tengok Ustaz, ada bumi yang kering kontang, tak ada air walau setitik. Aku buat main air kepada bumi itu, tiba-tiba bumi yang kering kontang, gurun, tak ada apa, boleh tiba-tiba jadi kawasan yang subur dengan pokok-pokok yang menghijau. Tentu macam sahabat bila itu ni cerita Libya punya cerita tu. Sahabat Riyahan, saya lupa ni, tapi saya potong simpan. Libya, kenal Muammar Gaddafi, pemerintah Libya. Dia kerah jurutera engineer di Libya ni buat satu kawasan jadi empangan besar di tengah-tengah gurun Sahara. Tuan-tuan, gurun Sahara. Kita dengar gurun, kita geronah, kan? Gurun Sahara tu, gurun hak paling besar, hak kering kontang, hak paling panas dalam dunia. Berapa orang mati di gurun Sahara ni kerana apa? Kerana sesat tengah padang pasir, panas terik, saat lagi dia main ribut debu dan sebagainya, mati berapa orang dah jadi tulang rangka tengah gurun Sahara ni. Gurun Sahara yang dulu 40 tahun dulu, 30 tahun dulu, 20 tahun dulu, tak ada siapa pernah terlintas dalam kepala boleh jadi kawasan tanam sayur dan tanam pokok buah-buahan. Tiba-tiba hari ni dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala jadi satu kawasan subur, pokok menghijau, kebun yang cukup hebat. Bukan kerana Muammar Gaddafi, dia hanya sebab musabab saja, tapi dengan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala nak hidupkan bumi yang orang semua kata mati. Muammar Gaddafi arah dia punya engineer dia pergi nak buat empangan simpan air di tengah gurun Sahara. Bila dia mula-mula bagi idea tu pada tahun 80 dulu, engineer dia pun kata dia dah gila. Engineer dia kata dia gila. Dia pun kata dia ni gila ni. Gurun Sahara dia suruh pergi buat empangan simpan air, nak ambil air tang mana dia pun kata. Tapi dia suruh juga. Dia ambil masa hampir 20 tahun.
Berbelas-belas tahun dia ambil masa tu nak jadi tu kawasan empangan tu. Besi yang dia gunakan untuk nak buat projek tu, besi tu kalau sekiranya dibuat lengkaran, lengkap dunia, lengkap bumi ni, dia kata boleh lengkap berapa puluh kali lah, dia kata. Banyaknya besi yang digunakan nak buat gurun tu. Hari ni daripada kolam yang dia buat tu, seluruh rakyat Libya ambil air daripada situ. Dan mereka boleh guna air secara mewah lah ni. Tuan-tuan, kita habang Libya tak nampak lah, kita tak pernah pergi Libya. Tuan-tuan pergi Mekah. Tuan-tuan pergi Mekah. Pemandangan yang sangat biasa pada mata kita di Mekah apa dia? Lori tangki ayam. Itulah pemandangan yang paling banyak di Mekah. Kita duduk di Mekah, lori tangki ayam. Lori bawa ayam aja. Selang 2-3 biji kereta, lori tangki ayam. Selang 2-3 biji kereta, lori tangki ayam. Satu Mekah tu duk harap lori tangki ayam ni pergi hantar ayam. Hotel punya besar tu, lori ni pergi hantar ayam. Kita pergi mula-mula sampai nak buat lagu duk di Malaysia lah, mandi berum-berum, panas pula di sana, mandi berum-berum, kawan hak berikut ni maki kita. Dengan kerana kita mandi lama sangat, dia masuk-masuk buka pancung, buka saja, ayam titik tak keluar. Habis dah ayam dalam tangki tu. Telefon pula, panggil pula lori main hantar ayam. Kalau Mekah tu sakanlah keliling apa semua, bukan gurun Sahara. Kalau Mekah tu ayam tak ada apatah tu, tuan-tuan boleh bayangkan gurun Sahara, tak ada langsung ayam di situ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mau usaha Gaddafi ini membawa hasil, maka Allah takdirkan terpancut air daripada perut bumi gurun Sahara yang kering kontang. Mereka pile masuk tu macam orang duk buat boring air kan, orang duk buat pancung boring daripada perut bumi tu, duk pile masuk tu, masuk tak tahu di mana nak jumpa air, masuk sampai berapa kilometer dalam tu baru jumpa air. Bila jumpa dia temuk keluar sampai tak habis-habis air ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya kuasa. Baca cerita tu lebih detail lagi, apa jadi? Engineer yang pada mulanya kata Gaddafi dah gila, bila mereka jumpa ayam ni pula dia tembak naik macam mana gas bagan Datuk tembak. Dia tembak ayam naik, dia tembak naik tu. Engineer ni pakat ambil ayam semayang sujud syukur. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Baru sangat benda ni di Libya ni, baru sangat. Dan dikeliling kawasan empangan ayam yang berjaya dibuat oleh mereka ni semua dengan izin Allah ni, dikeliling tu dah jadi kawasan yang menghijau semua sekali dengan tanaman sayur, buah-buahan, apple, anggur dan sebagainya, semua tu ada di situ. Satu benda yang siapa pun tak pernah sangka, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mau, siapa pun tak boleh halang dia. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Tuhan nak beritahu. Bumi yang asalnya kering kontang tiba-tiba tumbuh pokok-pokok dan berkembang menghijau dengan hebatnya. Kalau bumi yang kering yang hampa tak sangka boleh jadi subur, aku boleh bagi jadi subur. Macam itulah manusia bila mati dah jadi tulang. Hampa tak sangka manusia tu boleh jadi balik manusia yang ada tubuh badan yang sempurna. Aku boleh buat macam itulah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, innal ladzi ahyahal muhyil mauta. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Bahawa Tuhan yang menghidup bumi yang mati itu sesungguhnya dapat menghidup ia akan segala orang yang mati dengan roh dan jasad pada hari kiamat nanti. Itu dia. Tuhan dia takdirkan benda tu jadi di Libya dengan tujuan supaya manusia yang tengok benda tu ingat, kita esok pun Tuhan boleh bagi hidup macam tu lah juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, innahu ala kulli syai'in qadir. Bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan atas tiap-tiap sesuatu itu amat berkuasa. Tuan-tuan, yang ni kita kena ingat betul-betul. Innahu ala kulli syai'in qadir. Tuhan apapun juga benda, dialah yang paling berkuasa. Tak ada benda yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua Tuhan boleh buat. Begitu.
innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Bahawasanya segala mereka yang beri simpang mereka itu pada segala ayat Quran kami itu, tiada tersembunyi mereka itu atas kami, maka kami lagi balas mereka itu dengan azab neraka, yakni jika tiada taubat. Maka makna bagi simpang itu ialah dengan menganggap dusta akan Quran, dan kata syair, dan kata sihir, dan tukar dan takwil yang batil akan Quran itu. Yang ini amaran. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi amaran. Dia kata mana-mana orang yang cuba nak putar belit ayat Quran, mana-mana orang yang cuba nak berhujah dengan orang guna ayat Quran dengan tujuan nak putar belit. Putar belit ni maksud apa tuan? Maksudnya dia tafsirkan ayat itu menyimpang daripada tafsiran yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang diakui oleh Nabi. Ya baik. Nabi kata dalam hadis dia, Nabi kata man fassara al-Qur'ana bi ra'yi fa asaba faqad akhta. Nabi kata barang siapa yang tafsir ayat-ayat Quran pakai akal dia. Dia baca, oh dia kata ni maksud lagu ni kot. Dia tafsir pakai akal dia. Fa asaba. Nabi kata tiba-tiba tafsiran dia betul. Betul macam hak Nabi mau. Faqad akhta. Nabi kata itu pun kira salah juga. Pasal apa? Pasal asas tafsiran dia agak-agak tak boleh. Walaupun kebetulan betul macam hak Nabi kata, tapi sebab dia tafsir tadi ni, tafsir ikut akal dia, pakai agak, kira tak betul juga. Punya ketatnya disiplin nak tafsir Quran ni. Maknanya apa? Maknanya Quran ni sama sekali kita tidak boleh tafsir ikut akal kita. Sama sekali tidak boleh. Dia kena ikut tafsiran yang telah pun ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hak Nabi kata tu, hak Allah Subhanahu wa taala mahu. Begitu. Maka barang siapa yang cuba takwil dengan takwil yang tak betul, cuba tafsir dengan tafsiran yang tak betul, maka orang-orang yang macam ni diberi amaran oleh Allah Subhanahu wa taala awal-awal dalam ayat ni. Firman dia, afaman yulqa fin nar khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Maka adakah mereka yang dilontar pada dalam neraka itu baik, ataupun mereka yang datang hal keadaan aman pada hari kiamat daripada neraka, itukah yang lebih baik? Tuhan bagi kat kita suruh fikir. Tuhan kata, Allah ni aku nak tanya hampa satu soalan. Orang hak kena lempak masuk neraka dengan orang hak terlepas daripada neraka, siapa baik? Tuhan kata. Orang yang kena masuk neraka dengan orang yang selamat daripada neraka, hak mana baik? Tuhan kata. Adakah orang hak masuk neraka baik? Macam tu Tuhan tanya. Maka dengan yakin, orang yang dapat aman itulah yang baik. Dengan penuh keyakinan, orang yang waras fikiran, mereka akan kata apa? Mereka akan kata orang hak tak kena neraka itulah yang baik. Tentu punyalah. Siapa mau masuk neraka? Kalau kita pergi tanya orang-orang yang bantah, orang-orang yang bantah Quran, mereka pun tak masuk neraka. Tapi bantah. Kan? Dia duk bantah Quran. Dia pergi duk kata pula. Dia pergi duk kata, mana boleh dia kata kita kenakan hukum sebat 80 rotan. Tak boleh. Dia kata kita nak kena hukum sebat 80 rotan kepada orang yang menuduh. Tak boleh. Dia kata ni buat nanya orang. Dia kata. Sedangkan perintah hukum sebat 80 rotan ini sabit daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabit daripada ayat Quran pula lagi. Orang-orang yang yarmun al-muhsanat ni, orang-orang yang menuduh orang-orang yang baik, dia tuduh orang tu berzina, dengan kerana dia tuduh, dia telah mengaibkan orang tu, menjatuhkan maruah orang tu. Maruah ni bukan marah tuan-tuan. Senang ke tuan-tuan kita nak ada maruah dalam diri kita? Daripada kita budak-budak sampailah kita jadi dewasa, sampailah kita jadi orang tua, kita punya duk bina diri kita nak jadi orang baik. Dan kita sememangnya pun orang baik. Tiba-tiba mai satu orang pergi duk perosak maruah kita, pergi duk kata kat kita lebih kurang, pergi duk cerca kita lebih kurang. Sedangkan kita tak seperti yang dia kata, tak seperti yang dia cerca. Dia menjatuhkan maruah yang kita bina puluh-puluh tahun.
Patutkah orang ni dilepas begitu saja? Maka Islam tak suka perbuatan piduk pejatuh maruah orang. Orang yang menjatuhkan maruah orang dengan melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti dan tidak ada saksi, orang-orang macam ni wajar dikenakan haddul qadhaf. Dia kata hukum hudud kerana menuduh, tidak ada bukti dan tidak ada saksi, dia dikenakan 80 watan atas belakang. Kalau mai satu orang perempuan, dia tak kahwin lagi, tiba-tiba perut besar. Perut besar itu menjadi bukti bahawa dia telah ada hubungan yang menyebabkan dia mengandung. Bila dia dibawa ke muka pengadilan, nak bercara dia, pasal apa hang tak kahwin lagi, pasal apa hang boleh mengandung? Bila bawa dia ke muka pengadilan, dia pergi bubuh nama siapa-siapa. Dia kata, ni saya ni duduk dalam perut saya, anak ustaz ni, dia bubuh ustaz tu. Tuan-tuan, kita kena tuduh ni macam mana tuan-tuan? Kita tak buat. Demi Allah kita tak buat. Tak pernah teringat nak buat. Bahkan kita sangat jijik dengan benda tu. Tiba-tiba senang-senang dia main kata, ni, dia ni buat. Anak dalam perut saya ni, anak dia ni, dia kata. Sikitkah maruah kita terjejah tuan-tuan? Berapa banyak manusia yang ada telinga duk dengar ni, berapa banyak manusia yang dengar-dengar tu, tak sangka aku, terus kata lagu tu. Manusia tuan-tuan, manusia bila berita macam ni cukup tangkap. Berita, cerita hak jenis nak pelingkup orang ni, mai-mai habang. Aku tak sangka, tengok cangkap bawih kan. Betul ke dia pergi buat? Soalnya betul ke? Betul ke seperti yang dituduh tu? Betul ke seperti yang diceritakan tu? Betul tak kira lagi. Masyarakat dah mula rosakkan maruah dia. Nampak? Kita tak nampak benda ni, melainkan kita kena. Mai satu perempuan jalan mana kan, dia tunjuk mai kat kita, dia kata dia ni Allah. Tuan-tuan pernah dengar cerita tentang Juraij? Juraij kena macam ni lah. Juraij ni, cerita Juraij ni tuan-tuan, bukan cerita Israeliat, bukan cerita dongeng. Cerita Juraij ini cerita hadis. Cerita Juraij ini cerita yang sabit daripada hadis sahih. Juraij, satu orang abid billah, kuat beribadat kepada Allah, sampai tak mau duduk dengan orang ramai ni pasal dia lemah dengan kerosakan yang ada dalam masyarakat ni. Bawa diri pergi ke hujung kampung, buat satu kemah, duduk dalam tu, buat satu pondok kecil, duduk dalam tu, semayang, berzikir dan sebagainya dalam tu. Orang baik pun ada orang dengki. Juraij bukan kacau siapa pun, dia nak tidur dalam tu, dia nak ibadat, dia nak zikir, dia aplikat dia lah. Ada juga orang sakit hati. Maka akhirnya apa jadi? Mereka sudah pergi cari satu perempuan jalang yang ada pada masa tu. Mereka suruh perempuan jalang ni hampir mengaku, kata hang ada buat benda tak elok dengan Juraij. Perempuan jalang ni pun bila dengar macam tu, bila sampai sana dia cuba dulu nak mengorat Juraij ni, duk ajak-ajak. Juraij tak mau lah, aku tak ada masa benda lagu ni. Aku yang lari main buat pondok duduk asin ni pun pasal aku tak suka benda lagu ni lah. Dah aku lari main duduk jauh, takkan aku nak buat benda lagu ni. Dia tak layan lah. Bila tak layan, perempuan jalang ni sudah sakit hati. Bila sakit hati, dia pergi cari satu penggembala kambing manakah, dia berzina dengan kawan tu dan dia mengandung anak kawan tu. Bila dia mengandung, dia pergi tengah masyarakat, dia kata aku ni mengandung anak Juraij. Dia kata, la ilaha illallah. Hamba Allah tu tak tahu apa pun, duduk dalam pondok, duduk baca, duduk berzikir, duduk apa semua ibadat dekat Tuhan. Tiba-tiba benda ni tersebar dalam masyarakat, dan orang ni pula dengar-dengar ni, dia dah tak sangka, tengok bagus, nampak pijak semut tak ada, menkarang macam-macam lah. Jom pergi pukul peruntuk rumah dia, pukul Juraij ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak selamat dia. Kerana apa? Kerana dia orang yang sangat baik, Juraij ni. Masa dia pergi serang pukul dia ni, perempuan jalang ni dah lahir anak, dah keluar mai dah anak ni. Dia pun pergi sekali duk gendong anak, nak tarik simpati orang. Bila orang tengok perempuan ni, tengok anak ni, lagi orang meluat dekat Juraij ni. Pukul dia, katok dia. Dia kata, nanti sat dulu. Izinkan aku nak semayang dulu, dia kata. Dia pergi semayang. Lepas semayang, dia mai balik, dia kata, izinkan aku nak tanya budak ni, siapa pak dia.
Bila dia kata lagu tu, dia kata hang untuk saduk ni, kata hang dah hang buat tak elok, nak pergi buat wayang pula tanya budak-budak ni mana boleh bercakap. Kan ni geng hang nak pergi balon dia ni. Jurek pun jolok dengan jari dia di perut budak ni. Dia kata, man abuk, siapa bapa kamu? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, budak ni jawab, dia kata, bapa aku ra'il ghanam, dia duduk belah kambing tu di kaki bukit. Tak kejut habis buak-buak ni semua, jadi terkejut kata, dia berkata. Terlompat-lompat terkejut. Budak boleh cakap abang apa semua. Tengok macam tu, barulah pakat tala pergi kat Jurek, minta maaf lah Jurek, kami duk sangka sungguh dah hang apa, hang ni sebenarnya orang bagus apa semua. Lah ni jangan duk marah kami akan buat balik rumah hang daripada mas dalam hadis kata. Kalau hang mau, kami nak buat balik rumah hang ni daripada mas. Jurek kata tak payah, aku tak mau yang tu semua. Tapi marah dia rosak, dia menanggung tu berapa lama? Kita ni kalau senang-senang orang main tuduh kita macam tu, kata kita ni pergi buat jahat dengan satu orang mana dan sebagainya, apa jadi kat kita? Maruah satu, rumah tangga hancur tu lah. Isteri tak mau dengar apa dah, dia nak dah sudahlah, dia kata saya tak sangka abang buat kat saya lagu ni. Benda tak betul, kita kata sudahlah abang ni memang tak boleh percaya. Allahu Akbar. Kan? Ini maruah. Maka dengan kerana itu, Islam buat main satu hukum. Dia panggil haddul qadha. Hukum sebab 80 rotan kepada orang yang tuduh orang sedangkan dia tak ada bukti dan tidak ada saksi. Itu tujuan dia. Bukan tujuan hukum sebab 80 rotan kepada orang perempuan yang tuduh sembarangan orang lelaki-lelaki ni. Hukum itu bukan nak menganiaya orang perempuan. Dah. Kita kalau tak faham, kita jangan ulas. Sebab ulasan kita itu merosakkan kita sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ini benda yang nak diberitahu oleh agama kepada kita. Agama ni bukan ada apa, dia nak suruh kita jaga diri kita. Kalau kita buat benda baik, kita dapat balasan baik. Kita buat benda buruk, kita dapat balasan tak elok daripada Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata iaitu mereka yang Islam dan beriman, artinya benar hati, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah semata-mata, dan benar dan membenarkan segala rasul, dan membenarkan Quran itu sebagai kalam Allah, dan membenarkan hari kiamat sebagai hari akan dihidup sekalian yang mati, serta dapat balasan kebajikan ataupun kejahatan, dan membenarkan segala khabaran yang kemudian daripada mati. Inilah rupa orang yang hendak dapat keamanan di hari akhirat. Adapun orang yang dilontak ke dalam neraka ialah orang yang sembah asnam, yakni sembah berhala, atau sembah matahari, atau sembah bulan, atau sembah malaikat, atau sembah jin, atau sembah kayu, batu dan sebagainya, ataupun i'tiqad ada lain daripada Allah jadi Tuhan, ataupun Allah ada anak, ataupun kata Isa dan Uzair itu anak Allah, ataupun dusta Nabi, ataupun dusta Quran, ataupun dusta hari kiamat, ataupun i'tiqad betul agama kafir semua sekali. Itu dia. Tak boleh. Sampai hak tu pun tak boleh. Tak boleh kita kata dengan mulut kita, Allah agama semua sama lah, suruh orang buat baik. Tak boleh kata lagu tu. Tak boleh kata Islam sama dengan agama lain. Islam tak sama dengan agama lain. Nabi kata dah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam cukup tinggi. Tak ada satu benda lain boleh menandingi ketinggian Islam. Tentu kita orang Islam dikata lagu tu, kita kata Allah, agama apa pun sama lah, semua suruh orang buat baik. Tak boleh kata lagu tu. Ni dia kata apa situ? Dia kata ataupun i'tiqad betul segala agama kafir. Bila kita kata sama, mana betul juga lah. Islam betul, dia pun betul. Tak boleh macam tu. Dia kata inilah rupa orang yang hendak dilontar di dalam neraka itu. Dia orang hati kata lagu tu, Tuhan kata dia aku buh neraka lah, aku tak mau tengok muka dia. Pasal apa? Pasal agama yang aku buat turun, dia boleh pergi kata sama dengan agama lain hak manusia mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Kerjalah oleh kamu barang yang kamu kehendaki daripada dua puak itu. Tuhan kata ikut suka hampa, nak ikut puak mana? Lah ni duk ada dua puak depan hampa. Satu hak nak kena lempak masuk neraka, dan yang kedua adalah yang terlepas daripada azab neraka. Hampa nak pihak mana? Ikut suka hampa, Tuhan kata.
Pilih hak mana hampa mau. Pilih mana yang kamu suka, dia kata. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan. Dengan yang kamu kerja itu, dia amat melihat. Tiada tersembunyi kerja kamu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sesuatu. Hampa buat apa pun Tuhan tahu, tak ada satu benda hampa boleh buat sembunyi daripada pengetahuan Tuhan. Begitu. Firman Allah, innal ladzina kafaru bidzikr lamma ja'ahum. Bahwasanya segala orang yang kufur dengan Quran, tak kala datang ia, yang ni datang Quran akan mereka itu. Mana-mana orang yang apabila orang baca Quran kat dia, dia tak pakai. Orang baca kat dia, depan dia orang baca ni ayat Quran ni, ayat daripada surah An-Nur. Tuhan kata suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin. Tuhan sebut terang-terang, ini adalah satu surah, kami yang buat turun surah ni, dan kami yang memfardukan semua benda yang ada dalam surah ni. Terang-terang Tuhan kata ini satu surah, ini satu ayat Quran, kami yang buat turun dan kami fardukan, wajibkan, mesti kena buat semua benda yang kami sebut dalam surah ni. Dia dengar. Dia kata tak boleh. Dah zaman Nabi betul lah boleh, lah tak boleh. Dia kata begitu. Ada tak ada tentang orang cakap lagu ni? Ada orang cakap ni kesian. Kita jauh sekali daripada nak kata apa-apa ke orang macam ni. Jauh sekali daripada nak hina dia. Jauh sekali daripada nak mencemuh dan sebagainya pada dia. Tapi kita nak habaq kat dia. Tak sah bersikap macam tu. Pasal apa? Pasal sikap itu terang-terang kita langgar ayat Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kata dalam ayat ni bahawasanya segala orang yang kufur dengan Quran. Kufur maksudnya bantah, engkar. Kufur ni bukan kata ambil Quran lempak bang. Kufur ni bukan kata ambil Quran koyak-koyak buang kat atas jalan. Kufur ni maksudnya engkar. Kufur dengan Quran maksudnya engkar, tak mau ikut apa yang Quran kata. Walau dia semayang sekalipun, kalau dia tak mau ikut apa yang Quran kata, dia kufur. Maka Allah kata dalam ayat ni, innal ladzina kafaru bidzikr lamma ja'ahum. Bahawasanya segala orang yang kufur dengan Quran, tak kala datang Quran akan mereka itu. Bila Quran orang mai baca depan dia, dia tak pakai. Kami balas akan mereka itu dengan dilontar dalam neraka. Tuhan kata mudah aja. Orang macam ni aku buatlah neraka. Tak ada masa dah nak terang apa lebih kat mereka ni. Pasal aku bagi masa cukup dah. Masa duduk atas dunia dulu, aku bagi masa umur 40, umur 60, umur 80, umur sampai 100 hidup atas dunia. Takkan tak cukup masa tu untuk nak faham ajaran agama Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dekat kamu. Begitu. Firman Allah, wa innahu lakitabun aziz. Dan bahawasanya Quran itu kitab yang sangat kuat. Tiada dapat dibatal ataupun tiada dapat ditukar oleh sesiapa. Itu dia. Quran itu pada dulu sampai lah, tak ada satu huruf orang boleh tipu. Tak ada satu baris orang boleh tipu. Ada orang buat, sah aja orang dapat tahu. Terus ditarik balik, tak ada dalam masyarakat. Ada orang buat. Hari itu dulu lama sekali dia pindah ayat innama yakhshallah min ibadihil ulama. Perkataan Allah dengan perkataan ulama tu dia ubah balik. Hak balik sebenarnya innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Allah tu baca dengan fathah dengan baris atas. Al-ulama dibaca dengan baris depan. Maksud dia ulama adalah manusia yang sangat takut kepada Allah. Itu ayat Quran hak betul. Musuh Islam ni dia pun pandai tentang Quran. Dia pun pindah dua baris tu. Dia tukar jadi innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Dia jadi apa? Dia jadi sesungguhnya Allah takut dekat alim ulama. Nampak? Dia bukan takat ubah baris. Bahkan ubah baris menyebabkan berubah makna. Bukan sahaja berubah makna, bahkan menjejaskan akidah kalau sekiranya dia baca dalam keadaan dia faham. Tapi usaha-usaha yang dibuat oleh musuh-musuh Islam nak pelingkup Quran ini, sat saja. Allah sedarkan orang Islam, sat saja.
Sebab daripada Quran mula turun dulu, sahabat-sahabat Nabi hafaz Quran sampai hari ni, bahkan sampai kiamat akan ada di atas muka bumi ni orang yang hafaz Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, kami yang turunkan ayat Quran ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang buat turun Quran ni dan kami jaga Quran ini. Bila Tuhan kata lagu tu, Tuhan jaga Quran. Tak ada seorang manusia pun berjaya nak tukang ataupun nak pindah apa-apa ayat yang ada dalam Quran. Ini keistimewaan Quran. Tuan-tuan, jadi kita ni dah jadi orang Islam, kita dah tahu benda ni semua. Tak patut sangat dah kita jadi manusia yang tidak yakin dengan agama Islam kita sendiri. Tak patut sangat. Bahkan sepatutnya kita ni jadi apa? Jadi manusia yang apa cerita pun kita tak lepas Islam. Walau melepuk tangan kita, kita tak lepas Islam. Islam agama kita. Kita tak suka dengan orang hina Islam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi faham kepada kita daripada ayat yang kita baca tadi. Lepas ni kita sambung ayat 42. Ayat 42 kita sambung lepas ni, dan insya-Allah kita 3 muka lagi habis surah Fussilat ni, dan kita akan masuk surah Asy-Syura Makkiyah. Asy-Syura yang diturunkan di Makkah. Wallahu a'lam. Dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ada orang tanya saya, pasal apa tiap-tiap kali habis kuliah ustaz suruh baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Dia cerita dia, tasbih kafarah ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi bukan kita saja baca. Nabi kata dalam hadis dia, orang siapa di kalangan kamu yang duduk lebih daripada 2 orang bersembang tentang apa-apa benda, bila nak bubar daripada bersembang itu, hendaklah kamu baca tasbih kafarah. Barang siapa yang tidak baca tasbih kafarah, mereka seumpama orang-orang yang mengelilingi bangkai himar. Nabi kata, bukan nanti kuliah mengaji agama ni, kita jumpa kawan sembang, habis sembang tu kita nak naik motor, nak naik kereta balik tu, baca tasbih kafarah. Itu sunnah Nabi, sunnah. Surah Al-Asr ni tak ada hadis lah yang kata suruh baca. Cuma sajalah alim ulama dulu suruh baca. Satu, kita baca Quran dapat pahala. Jadi dia bukan sunnah lah. Nabi tidak pernah suruh sahabat baca surah Al-Asr. Setiap kali habis majlis apa-apa, Nabi tak pernah suruh macam tu. Cuma ulama-ulama suruh baca. Bila baca ni baca Quran, kok mana pun dapat pahala. Satu. Yang kedua, kerana surah tu dia cerita pasal masa. Jadi kita baca surah tu dengan tujuan supaya kita ingat kita telah memanfaatkan masa kita malam ni. Kalau kita tak main malam ni, tak main surah, tak main mengaji, kita tengok bola kan? Malam ni porong-porong sikit macam mana? Bola, makan bola, minum bola, tidur bola, mati pun dengan bola. Nampak macam mana? Tapi Masjid Sultanah Bahiyah ada setang semalam. Tapi mereka bagus sikit lah, mereka tak lari, mereka banyak tu juga. Tapi kita sampai, mereka bisik kat kita, kalau boleh mati awal kan? Saya pun tak marah dia kan? Kita pun tak marah dia, dan kita raih dia. Tak berhenti apa nama semalam ni 9 suku macam tu. 9 suku dah selesai kan? Tak berhenti. Pasal apa? Bila ada 2 semalam Piala Dunia satu, kemudian Kedah lawan apa ke pula di stadium tepi masjid kan? Semalam. Jadi malam ni nanti awal
Kita pun buat jari macam tu kat dia. Dia pun kata kat kawan dia, ustaz kita sporting je. Dia macam tu saja kan. Macam tu saja. Tapi kalau dia tak main langsung, lagi tak bagus. Lagi tak bagus kalau dia tak main langsung. Tapi kalau dia boleh main juga, baguslah. Tapi kalau dia dah main, kita tak raih pula dia tak syok. Ini bila dia kata sporting, mana lagi sekali pun kalau bertemu dengan bola dia main juga pasal sporting kan. Dia utama dulu. Jadi jenuh lah tuan-tuan. Dakwah akhir zaman ni nak kena lagu tu kan. Budak student saya di matrik tu, tak satu tu dah majlis video cerita ni pula kan. Student saya di matrik, budak Perak lah, main jumpa. Dia nak jumpa kita tu, dia duduk lalu pergi balik. Kita tahu dah ni ada hal nak jumpa kita. Ni kita tak mengajar dia, cuma dia duduk belajar di situ. Kita bukan guru dia. Nak jumpa saya, dia kata nak jumpa. Duduk perempuan main, kita duduk. Dia pun duduk, apa hal, apa yang saya boleh tolong kamu? Ya nak ceritanya gini. Nak cerita kata dia ni ada satu boyfriend dia ni budak Cina Kristian. Boyfriend dia budak Cina Kristian. Sama-sama daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 di sekolah Methodist. Kawan. Tapi kawan sajalah. Dia kata classmate, kawan saja. Tapi dia kata ni akhir-akhir ini bila dia dah masuk di matrik dan sebagainya, kawan tu telefon dia ajak nak serius. Mana bukan setakat kawan, nak jadi lebih daripada kawan. Jadi dia kata baru 2 minggu lah serius. Baru 2 minggu serius. Jadi duduk sembang dengan kawan sebilik dengan dia. Dia duduk cerita masalah dia. Kawan dia kata, apa ni macam tak ada orang lelaki boleh buat kawan ni. Duduk cari budak Kristian pasal apa. Tak tengok kalau banyak lelaki duduk jadi apa semua kawan ni. Mujurlah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan satu kawan baik duduk dalam bilik itu boleh bagi pandangan macam tu. Jadi dia bila dengar macam tu, dia jadi krisis nilai lah. Dia tak tahu nak pilih. Dia betul ke apa yang dia buat, ke betul kawan dia kata ke apa. Kawan dia kata dia lah macam ni, sampai tanya ustaz macam mana cerita hang ni. Itu yang main tu duk ia nak jumpa tak berani, bila dia tak kenal kita tak mengajar dia. Masuk duduk, kita tanya cerita kisah macam ni. Saya kata kat dia, budak-budak ni kita bukan boleh kalau kita dengar macam tu terus tepuk meja kata apa hang ni, otak ada tak pakai. Kalau lah kita ambil pendekatan macam tu, dia tak tanya dah kat kita lepas pada ni, dan dia meluat kita terus. Lepas tu dia anggap apa? Dia anggap ustaz-ustaz agama tak boleh bantu dia selesai masalah. Yang tahu marah orang. Tak boleh tuan-tuan. Ni keadaan Allah ni tak boleh ambil sikap macam tu. Kita panggil dia dulu, tanya dia dulu. Kita bagi dia relax dulu. Siapa nama budak tu? Oh, kamu tahu ke keluarga dia macam mana? Tanya dia, bagi dia rasa relax dulu. Kita dah letak dia di tempat orang salah lagi. Bagi dia relax dulu. Tanya dia pula, kamu asal di mana? Dia abang lah. Bapak kamu kerja apa? Bapak aku orang hebat. Mak pun orang hebat. Itu yang mengaji sekolah Methodist, sekolah apa tu. Habis, baik. Yang kamu jadi suka kat budak ni pasal apa? Dia kata dia baik. Dia baik. Baik macam mana kata? Baik, dia kata dia tak macam budak lain. Dia kata budak lelaki-lelaki hak Melayu kita pun kadang-kadang macam mana tu dia kata. Dia kata begitu. Budak ni baik, dia kata. Saya kata kat dia, kamu pernah dengar Pope John Paul? Dia kata pernah dengar. Agak-agak kamu lah, Pope John Paul ni baik ke tak baik? Dia kata baik. Memanglah, mereka kalau nak tarik orang, mereka kena tunjuk mereka baik. Saya kata tidak, dia ni saya rasa dia sincere. Nampak anda? Macam mana kita nak handle masalah macam ni? Kita terang kata, kamu pernah dengar dulu cerita Siti Aisyah Bukhari? Buat keluar kening tak tahu. Sahabat kat dia sikit. Aku pernah dengar cerita hak jadi di kampung Perak tu. Yang bapak dia kerja jual sate, apa semua, apa kesudahan jadi kat budak tu. Aku pernah dengar cerita budak tu.
Tak tahu. Kamu duduk tak jauh dengan kampung, takkan kamu tak tahu? Tak tahu. Tuan-tuan tengok, ada anak-anak kita ni, dia tak ambil tahu benda-benda macam ni. Dia ambil tahu pasal artis. Kalau kita kamu tahu Britney Spears, dia kata, oh saya minat dia. Dia jawab dulu tu. Kita kata, kamu pernah dengar Westlife? Oh saya ada banyak kaset dia. Ini anak-anak kita dah. Ini kita cakap benda realiti. Soal mak dia, pak dia pergi masjid, pergi surau, tu soal lain. Anak lain. Kita jangan ingat kita duk main masjid, duk main surau, anak kita macam kita. Dah. Kita duk main masjid dengan surau ni, anak kita tak main. Anak tuan-tuan main tak malam ni? Tak main. Kita main dengan isteri kita. Ada main seorang, isteri pun tak main. Anak tak main. Kita jangan ingat anak tak main ni macam kita. Kita malam-malam duk dengar kuliah, ustaz-ustaz duk bagi peringatan, baca Quran, baca hadis. Kita lain, dia tak dengar. Dia duduk dalam bilik, kita tak dengar bunyi pasang radio deras, tapi dia pasang Walkman, bodi telinga duk dengar. Kaki duk gede-gede. Itu anak kita, tuan-tuan, itu anak kita. Maka tidak heranlah anak orang baik-baik pergi jadi tak lain. Macam saya duk jumpa benda-benda macam ni, lebih lagi membawa keinsafan dan memberi pengajaran dekat kita. Kita tahu realiti sebenarnya macam mana. Bila kita cakap macam tu, dia duduk bertahan. Saya kata kat dia, katalah kamu nak terus juga hubungan dengan budak ni, kata bila dia tak mau tinggal agama dia, dia suruh kamu ikut agama dia, macam mana? Saya tanya dia soalan tu. Tuan-tuan tahu apa respon dia? Dia sengap. Dia sengap. Sengap ni makna apa? Makna 50-50. Kalau bila kita jolok soalan tu kat dia, kita katalah esok dia tak mau tinggal agama dia, dia mau kamu ikut dia, macam mana? Saya tak ikut dia. Kalau dia jawab lagu tu pun jadilah, kita rasa dia tak jawab, tuan-tuan, dia sengap. Bila dia sengap tu kita kecewa. Maknanya dia tak boleh buat keputusan. Makna kemungkinan dia boleh ikut. Tak seronok, tuan-tuan. Kita bila jumpa benda macam ni sangat tak seronok. Mak bapak kamu tahu tak kamu kawan dengan budak ni? Kita tanya dia. Dia kata, mak bapak saya tak faham. Dia jawab macam tu pula. Saya kata, kamu kata mak kamu, bapak kamu tak faham. Apa alasan kamu? Kamu kata mak bapak kamu tak faham? Tanya dia. Dia kata baru pakai telefon, bil baru RM400 pun bising. Tuan-tuan, dengan cerita ni kita balik fikir tak lagi. Ni anak, tuan-tuan, ni anak kita. Marah tak selesai masalah. Bebai balon dia berbalok belakang berdarah sekalipun tak selesai masalah. Ni cerita dia. Dia tolak mak bapak dia semata-mata kerana tegur dia pakai telefon budak jantan ni, bil kena RM400. Bapak marah, bapak kira tak faham. Mak macam mana? Seropah dia dah. Dua-dua tak faham. Jenuh. Maknanya sekali jumpa tak selesai lagi masalah budak ni. Cakap dulu sampai dia kata, tapi saya cuba duk push budak ni, dia kata. Budak pandai, tuan-tuan, budak pandai. Saya cuba duk push budak ni, dia kata. Push dia, duk tanya, okey, kalau lah kata kita ni esok sampai satu peringkat kita nak kahwin, kamu kena masuk Islam, dia kata kat budak tu. Budak tu kata, tak mau pasal agama, tak mau cakap lah ni. Kita cakap pasal kita doa ya. Dia cerita kat kita. Dia kata lagi, dia kata tak boleh lah, benda ni kena cakap lah. Dia kata, kalau lah kata esok sampai peringkat nak kahwin, kamu kena masuk Islam. Budak tu kita jangan cakap pasal agama. Dia tak mau cakap pasal agama, kita cakap pasal kita doa. Dia duduk main begitu. Lepas tu dia kata, saya push lagi budak ni. Lagi ni budak ni kata ke dia, kamu fikir mak saya Kristian, bapak saya Kristian,